tahun-tahun yang dulu-dulu kan jarang ada macam kemudahan macam tu lah, futsal, apa, court badminton. So yang susah untuk menyentuh pasal peluang pekerjaan lah, sebab sekarang ni peluang pekerjaan pun dah tipis. So jaminan untuk masa depan lah. Saya inginkan di samping perkembangan yang pesat dalam ekonomi di Sibu, saya juga ingin supaya alam sekitar di Sibu juga terpelihara. At my own kampung lah, agaknya belum ada electricity gitu. So as we know, electricity kan something that is yang kita perlukan. Mesti ada electricity macam ni. Untuk pelayanan. So as a belia anak, kita mau educate, kita mau increase sedikit yang pentingnya education, things like that. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton PRU dan Gen Y. Saya Ashwat Ismail, ditemani rakan setugas Ahmad Khairul Syafizan Johari atau lebih mesra dengan panggilan AK, dan kami bersiaran di tebing Sungai Sarawak ini dari Bumi Kenyalang, negeri di mana PRU kali ini bakal menyaksikan lebih 310,000 pengundi daripada keseluruhan lebih 900,000 pemilih berdaftar adalah pengundi muda. Dan bersama kita untuk membincangkan bagaimana corak pola pengundian yang bakal mencorakkan juga tingkah laku, sikap pengundi muda ini. Di sebelah kanan saya, di sebelah AK itu adalah Khairul Hafiz Yusof, yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Sarawak. Terima kasih kerana bersama kami untuk hari ini. Dan juga blogger agak kritikal di Sarawak ini, namanya Cyril Dason Kerin. Yang juga seorang pengasas Sarawak Bloggers. Dan sebelum kita mulakan perbincangan pada hari ini, saya petik satu kajian di mana dibuat oleh NGO Youth Works Asia pada tahun lalu 2011, melibatkan 1,000 belia sebagai responden, menyentuh 5 aspek utama yang bakal menyentuh tentang kehendak ataupun secara tidak langsung menyentuh tentang mencorakkan tingkah laku mereka untuk mengundi nanti. Antaranya adalah pendedahan dalam industri, kedua, pertingkat ilmu dan juga kemahiran untuk peluang pekerjaan yang lebih baik, ketiga, pertingkat peranan dalam komuniti setempat, juga keempat, partisipasi dalam inisiatif kerajaan, dan yang kelima, perpaduan serta integrasi. Dan untuk kita memahami dengan lebih mendalam apa yang dikehendaki ataupun apa kemahuan pengundi muda Sarawak, kita mulakan dengan selaku MPP yang banyak turun ke padang. Macam mana? Basically apa yang pemuda Sarawak ni nakkan adalah empowerment, pemerkasaan daripada gerak kerja mereka. Apa yang mereka buat, mereka didengar, diambil secara serius, dan melalui certain program mereka diberi peluang. Tapi kadang-kadang peluang tu dia just macam hangat-hangat tai ayam. Dia sampai di situ saja. Even bila sampai macam dalam pilihan raya sekalipun, dah nak dekat pilihan raya, kita memang nampak banyak inisiatif. Tapi bila selepas tu, dah ke mana? So, memang apa yang nakkan oleh kebanyakan pemuda sekarang ni adalah empowerment, pemerkasaan, kepercayaan dengan lebih banyak lagi. Sekaligus akan memberi mereka peluang untuk melibatkan diri dengan secara lebih serius dan lebih melibatkan diri dalam apa-apa inisiatif yang diambil oleh sama ada oleh kerajaan ataupun NGO. Mengenai pemerkasaan, bagaimana Seril melihat pemerkasaan golongan muda Sarawak, jika kerana Seril juga belajar di Semenanjung dan bekerja di balik ke negeri sendiri, bagaimana? Saya rasakan dari segi untuk pemuda di Sarawak ni, pendedahan itu kurang. Okay. Pendedahan kepada alam luar itu kurang. Macam Sarawak ini dia lebih kepada diri sendiri. Jadi memang pemerkasaan itu amat perlu, tetapi juga perlu adalah satu hubungan yang lebih rapat di antara kerajaan dengan pemuda itu sendiri. Kadang-kadang kita saksikan bahawa kerajaan kerap membuat program tanpa banyak melibatkan pemuda secara langsung. Dia buat dulu, tetapi pemuda tidak dilibatkan secara terus. Seperti yang saya katakan, program-program kerajaan. Kalau kita lihat di Sarawak ni, program seperti saya ambil contoh program SCORE, program pembangunan SCORE, di mana menjelang 2030 kerajaan mensasarkan sebanyak 25 juta peluang pekerjaan bakal diwujudkan. Dan tidakkah ini semua untuk orang-orang Sarawak? Saya boleh katakan bahawa untuk penduduk Sarawak ini masalahnya satu, mentaliti. Kadang-kadang peluang-peluang itu diwujudkan oleh kerajaan, tetapi tidak ramai yang sanggup mengambilnya sebab kadang-kadang mereka rasakan
peluang pendapatan itu berkurangan di sini. Contohnya di Semenanjung Malaysia, kawan saya yang seorang engineer boleh mendapat RM5,000. Tetapi di Sarawak kadang-kadang mereka dibayar hanya dalam lingkungan RM2,000 saja. Jadi bila melihat jurang yang terlampau besar ini, mereka lebih tertarik bekerja di sebelah sana. So itu satu masalah yang perlu dihadapi terhadap golongan muda ini. Dan kalau macam Hairul juga masih lagi menuntut di IPTA Dan juga orang Sarawak. Adakah berkongsi apa yang juga dikatakan seperti Sheril tu tadi? Rasanya setuju dengan apa yang Sheril cakap sebab memang peluang pekerjaan tu ada, tapi bersediakah pemuda Sarawak ni untuk menerima pekerjaan itu sendiri daripada segi pendidikan, daripada segi kemahiran yang ada. Because kalau kita sendiri pun tak bersedia, akhirnya peluang-peluang pekerjaan yang banyak ni akan diambil oleh orang-orang yang berkemahiran ataupun orang-orang daripada luar dan tak menguntungkan langsung pun sebenarnya orang-orang Sarawak sendiri. Okey, kita tarik kepada situasi semasa ketika ini, di mana tempoh berkempen ini. Jadi bagi melihat kepada situasi, apakah harapan ataupun pengundi muda ni menjangkakan yang boleh mereka harapkan ketika tempoh berkempen dijalankan? Saya rasakan kalau dari segi tempoh berkempen ini, kebanyakan pemuda ingin melihat sesuatu yang telah dijanjikan dahulu, telah tersedia. Sebab kita bukan pada zaman dahulu di mana dijanjikan pada satu ketika dulu, lepas tu baru nak buat. Tapi kita lebih suka lihat benda itu terus dah jadi, dah ada. Contoh, katakanlah saya nak beri awak iPhone. Saya nak lihat iPhone itu datang sekarang. Bukannya masih dalam kapal, dalam perjalanan. Jadi pemuda sekarang dia suka benda itu ada terus. Jadi kalau janji itu telah dibuat, pemuda nak lihat benda itu sudah ada. Saya melihat apa kehendak orang muda ni seakan seperti pertembungan antara politik keperluan dan juga politik idealisme. Dan kita tahu idealistik ni idealistik, AK pun idealistik, semua idealistik ni. Ya, bagaimana Hairul melihat kepada tempoh kempen nanti, apa harapan selaku MPP yang boleh isu ke integriti calon ke apakah yang dikehendaki? Rasanya apa yang paling perlu sekali adalah mengkotakan janji-janji dahulu. Kalau daripada segi sebagai seorang mahasiswa di Sarawak sendiri, rasanya saya banyak menyaksikan turun sendiri ke kawasan-kawasan pedalaman di mana sebenarnya sistem pendidikan mereka sendiri masih belum cukup bagus. Sebab Sarawak ni maklumlah dia luas. Jadi benda-benda sebegini sebenarnya perlu di tackle earlier instead of bila time datang pilihan raya baru nak sibuk, baru nak kata nak upgrade the school system and what not. Partisipasi atau penyertaan orang muda itu sendiri dan inisiatif kerajaan itu yang dimaksudkan oleh Hairul. Kita akan bincang selepas ini. Kita terpaksa berhenti rehat seketika. PRU dan JY, pastikan anda terus bersama kami di saluran Berita Segenap Dimensi. Baik, bersua kembali dalam PRU dan Gen Y. Seperti yang kita bincang sebelum ini, partisipasi anak muda di Sarawak dalam contohnya seperti inisiatif-inisiatif kerajaan. Yang paling besar kita lihat baik inisiatif kerajaan pusat maupun kerajaan negeri adalah projek koridor tenaga boleh diperbaharui atau SCORE di Sarawak ini, yang melibatkan seperti kata AK 25 juta peluang pekerjaan akan diwujudkan pada 2030. Jadi memahaminya. Ini akan anak muda selepas ini akan bekerja di dalam sektor-sektor yang penting dalam projek tersebut. Bagaimana ingin kita hendak memahaminya, Hairul? Sektor-sektor penting sebab partisipasi daripada golongan muda itu sendiri dia kena datang daripada from bottom to top. Gone were the days when government knows all, kata Perdana Menteri. Tapi macam program-program macam SCORE ni, as bombastic as it sounds, it is an initiative yang dibuat daripada kerajaan from top to bottom. So belum tentu lagi dia betul-betul memenuhi kehendak golongan-golongan muda ni. Dia is very limited. Kita ada halal hub, kita ada renewable energy, but this is just certain specific area yang belum tentu lagi golongan-golongan muda kat sini yang lebih berminat. Ya, kau orang muda tak minat. Serius macam mana? Saya rasakan kalau dari segi minat ini bukannya tak minat, tapi sebab lokasi dia agak jauh. Jadi bila tengok lokasi dia agak jauh, mereka takkan saya nak kerja di Kapit, nak kerja di Betong, di Mukah, jauh sangat. Jadi mereka kurang minat. Lepas tu dengan gaji pun belum tahu lagi gaji itu menarik ke tidak. Jadi
bila semua ini digabungkan, skor jadi benda yang dilupakan. Tapi minat itu saya rasa memang ada kalau diberitahu dengan cara yang betul. Dan itu mungkin disebabkan ramai di kalangan belia-belia Sarawak berpindah ke tempat lain, ke Semenanjung. Penghijrahan, urbanisasi berlaku. Kalau saya lihat dalam laporan Oxford Business Group mengatakan bahawa di kalangan 1 juta diaspora Malaysia, Sarawak merupakan antara penyumbang diaspora tertinggi. Jadi macam mana tu? Kita nak ada pembangunan di Sarawak, tapi anak-anak Sarawak sendiri yang mencari rezeki di luar negeri Sarawak. Itu yang saya katakan tadi bahawa kalau kita tengok bila kerajaan menjanjikan sesuatu, golongan sekarang Gen Y suka benda itu terus ada. Masalahnya sekarang macam skor contohnya, dia dilangsungkan dalam masa 5 tahun yang lepas, kalau tak silap saya 5 tahun 10 tahun yang lepas. Jadi untuk dia betul-betul membuahkan hasil mengambil masa beberapa tahun yang akan datang. So golongan yang berpindah ini adalah mereka yang dalam kawasan perpindahan itu, kawasan di mana skor masih lagi dibangunkan. Saya percaya kalau skor sudah maju, dia sudah jadi satu bandar seperti Kuala Lumpur, seperti kawasan Shah Alam yang di mana banyak kilang, sudah pasti mereka lebih suka bekerja di sana. Jadi untuk sementara dalam tempoh 5 tahun ini apa yang boleh kita sediakan seperti yang Hairul cakap dari bawah ke atas? Apa sebenarnya kajian juga mendapati Youth Work Asia ada bercakap tentang orang muda kat Sarawak ni dia nak rasa seperti penganjuran event atau acara-acara khas yang besar, yang berskala besar, yang bersifat global supaya mewujudkan mikro ekonomi untuk perniagaan kecil ni di Sarawak ini. Selain selaku MPP yang turun jumpa dengan belia-belia di Sarawak ini, adakah itu yang dikehendaki oleh belia atau bagaimana? Yes, itu sebenarnya antara agenda-agenda utama daripada apa dikehendaki belia. Sebab sebenarnya macam tadi dah cakap, belia kat Sarawak ni dia ambil secara serius. Sebab kalau kita nak cakap dari skala Malaysia tu sendiri, kita punya isu-isu agenda kita ni sering tidak dipandang. Isu besar dalam Malaysia ni kalau kita nak lihat tentang isu politik ataupun tidak politik, isu agama ataupun bukan agama, isu perkauman, dia tak relevan dengan apa yang ada di Sarawak. Kat Sarawak ni dia ada senario yang berbeza. Jadi bila on the news they keep harping, dia asyik cakap benda-benda macam ni, so kita rasa macam benda ni tak ada kena-mena dengan kita. Event besar yang buat kat sana sekalipun tak ada kena-mena dengan kita. Jadi kita rasa kita perlu buat something yang ada kena-mena dengan kita, sebab kita rasa Sarawak ni sendiri unik. Bila ada event-event yang besar macam ni, secara tak langsung dia akan buka peluang-peluang ekonomi, mikroekonomi tadi, macam keusahawanan, even hotels and what not, untuk mempromosikan Sarawak itu sendiri. Sebab situasi kita adalah kita unik. So kita rasa dalam masa tempoh pilihan raya ni antara masa yang paling sesuai sekali untuk generasi Sarawak, golongan muda Sarawak ni untuk didengari. Adakah anda berkata bahawa orang luar ataupun event daripada luar perlu dibawa masuk ke Sarawak supaya kita mempunyai pendedahan, ataupun orang Sarawak sendiri membangunkan sesuatu untuk diri sendiri? Dia pendedahan. Kalau orang luar buat event untuk Sarawak, dia takkan jadi event yang membentuk daripada apa yang Sarawak nak tunjukkan. Orang luar support orang Sarawak di local golongan muda ni untuk jalankan projek ni. Maybe they can like fund it, give them technical expertise, but don't run it. Jangan biar mereka yang buat. Macam mana dengan influence ataupun pengaruh orang luar ini? Macam katakan kita buat satu perhimpunan, dia dipengaruhi oleh orang daripada tempat lain dan mereka dari belakang menolak, dan golongan muda kita ini terpengaruh dengan apa yang mereka nak, tapi dia bukan Sarawakian. Macam apa pendapat Encik? Itu saya rasa golongan muda sebenarnya they have to take, untuk maju ke hadapan, kita perlu ambil neutral stand. Kalau kita rasa benda tu betul, tak kisah dia datang daripada mana sekalipun, take it as our own dan spread it. Dia tak bergantung pada sama ada kena provoke or whatever that is. Selagi benda tu betul, be moderate, don't be too extreme, and tapi kalau macam tapi Seri berpendapat sebaliknya. Saya berpendapat bahawa kalau kadang-kadang benda itu datang daripada tempat tertentu, contohnya daripada Semenanjung di mana budaya dia agak berbeza daripada kita di sini, dibawa ke sini, dan kadang-kadang golongan muda kita dia terlampau mendengar. Saya tak nafikan golongan muda kita ingin bersuara, tetapi setakat mana muda suara mereka itu betul.
kalau mereka berfikir secara jelas, tidak apa. Jadi apa proses untuk boleh mematangkan golongan muda di Sarawak? Saya masih suka kalau orang Sarawak sendiri yang menolak dari belakang berbanding orang luar yang datang dan menolak dari belakang. Sebab kalau orang Sarawak, kita ada culture yang berbeza, kebudayaan yang berbeza, semuanya berbeza. Orang datang dari Semenanjung, datang ke sini, mereka kata Sarawak adalah satu negeri yang berbeza. So saya lebih suka kalau orang tempatan yang sebenarnya menolak dari belakang secara baik. Cakap pasal acara ni, bagi saya acara itu ya bagus. Tapi kalau kita boleh buat seperti industri oleh belia sendiri, peluang-peluang pekerjaan oleh belia sendiri yang berbentuk sustainable, yang lestari, peluang-peluang di sini. Tapi dia punya middle ground, dia titik tengah kita adalah dia macam ni. Seril berpendapat pendedahan semuanya perlu datang dari sini sendiri, dari Sarawak sendiri. Dan apa yang dikatakan oleh Hairul adalah kita kena terima pendedahan dari luar. Tetapi apa yang paling penting adalah belia Sarawak memerlukan skill dan kemahiran yang lebih tinggi. Dan untuk mencapai seiring dengan status dan juga hak aspirasi kerajaan ke arah negara berpendapatan tinggi. Jadinya adakah Seril bersetuju sekiranya kemahiran itu dibawa dari luar ke Sarawak untuk diajar kepada anak-anak muda Sarawak dan dibuka peluangnya inisiatif-inisiatif kerajaan itu dirasai? Bagaimana? Mungkin pertemuan pendapat antara dua, Seril dan juga Hairul ni. Saya rasa kalau dari luar, skills itu dari luar dibawa ke dalam, dia diajar oleh orang tempatan, itu baik. Sebab mereka akan asimilasikan dengan keadaan di Sarawak. Tetapi kalau orang luar datang ke sini, walaupun mereka daripada belakang, lepas tu mereka yang menolong, membantu, menganjur, itu satu masalah. Sebab mereka akan menekankan cara-cara mereka. Kita kena berhenti rehat sikit. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ni. Kita akan sentuh mengenai antara pertembungan antara idea dan juga penyertaan realiti semasa di negeri Sarawak Bumi Kenyalang ni. Kita berehat seketika, kembali selepas ni. Okey, Hairul. So balik kita dalam PRU dan Gen Y. Ini adalah segmen terakhir di mana kita akan menyentuh tentang pengukuhan integrasi dan juga persefahaman, perpaduan di antara pemuda-pemuda atau belia di Sarawak ini dan juga negeri-negeri lain di Malaysia. Kita teruskan dengan Seril. Bagaimana Seril melihat kepada di mana kajian mendapati hampir 100% belia di Sarawak ini bersetuju perpaduan dan juga pengukuhan integrasi merapatkan jurang perbezaan antara belia di Sarawak dan juga belia di tempat lain adalah penting. Ya, memang penting. Tak perlu dipertikaikan, itu memang penting. Siapa tidak mau satu negara yang bersatu padu. Memang untuk orang Sarawak, saya rasakan kebanyakan mereka merasakan bahawa Sarawak adalah negeri yang paling bersatu padu. Tetapi memang kita tidak boleh tutup kepada orang luar. Itulah bila kawan-kawan dari tempat lain datang, kita sentiasa menerima mereka dengan tangan terbuka, bawa jalan-jalan, pergi sana sini. Kalau kita kaitkan dengan pilihan raya semasa, calon-calon tempatan sekiranya ketika kempen berlangsung dan sebagainya, orang Sarawak melihat, kerana saya cuba untuk mengaitkan sewaktu sebulan saya berada di Sarawak tahun lalu untuk pilihan raya negeri. Saya melihat bagaimana penerimaan pengundi-pengundi di Sarawak, pengundi-pengundi belia terutamanya, kepada kempen-kempen yang dibuat oleh ahli-ahli politik yang datang dari Semenanjung. Ada yang menerimanya. Pelbagai pendapat kita dapat saksikan. Bagaimana melihat pada situasi untuk pilihan raya ni? Ni agak menarik sebab sebenarnya daripada golongan belia ni kita rasa ada satu masalah daripada dulu lagi tak selesai sampai sekarang. It's about proper representation daripada Sarawak dalam federal government. Kami rasakan kalau ada proper representation dalam federal government daripada Sarawakian themselves, stigma ataupun perspektif daripada federal government atau mewakili Malaysia secara amnya akan bertukar dan akan menjadi lebih real tentang apa yang Sarawak. Sebab kalau kita jumpa stigma, ada normal stigma jumpa dengan orang luar, tak pernah datang ke Sarawak, Sarawak masih lagi long house, Sarawak masih lagi atas pokok. That's the reality. So kita tak boleh nak salahkan mereka, sebab kalau benda yang ditonjolkan dalam televisyen sekalipun tentang Sarawak ni adalah benda-benda macam tu, so memang mereka berfikiran begitu. So kalau nak ubah mindset tu pada peringkat di sana tu, so kami rasakan perlu ada proper representation dalam federal government itself daripada Sarawakian, daripada peringkat belia ataupun peringkat atasan. Saya bersetuju pasal itu. Sebab kita memang perlukan seorang wakil yang boleh bersuara untuk orang Sarawak. Sebab walaupun Sarawak sekarang menjadi tumpuan ramai, Sarawak, Sabah,
Tetapi masalahnya kadang-kadang masih isu-isu negeri Sarawak masih tidak dapat ditonjolkan dengan berapa baik. Pentas politik di Sarawak dikatakan berbeza dari Semenanjung, di mana perbezaan ataupun isu-isu di antara kaum itu masih jelas kelihatan. Jadi bagaimana peserta melihat? Jadi kita melihat daripada keputusan Pilihan Raya Negeri 2011 dan kini kita anjak pentas persaingan kerusi parlimen yang melibatkan 31 kerusi di Sarawak ini, di mana yang dikatakan agak kritikal adalah kerusi-kerusi yang melibatkan majoritinya pengundi Cina. Jadi bagaimana? Sebenarnya kalau nak katakan kritikal tak kritikal antara perbezaan kaum di Sarawak ni sebenarnya tidaklah seberapa sangat, sebab di Sarawak ni the culture, budaya yang kami membesar dengan satu budaya tak mengira, tak ambil kira tentang warna kulit, agama, fahaman kaum seseorang itu. So kami rasakan adalah ada satu dominan kuasa yang selama ni parti-parti di politik ni berbeza daripada parti-parti politik di Semenanjung. Kami rasa selama ni yang dominan di Sarawak adalah Parti Bumiputera, dan yang cuma mampu berani bersuara adalah golongan-golongan yang di luar daripada Parti Bumiputera ni, sebab selama ni dia repress. Kita ni ditekan tak kurang kebebasan untuk bersuara. Kalau ada yang bersuara daripada golongan Bumiputera akan ditutup sama sekali. Saya ada satu yang saya nak tahu. Sepanjang kita nak pilihan raya ni, calon yang macam mana untuk represent di peringkat federal yang dicari oleh bule-bule Sarawak? Saya rasa kalau untuk belia Sarawak, untuk orang Sarawak lah, bukan belia saja. Seseorang yang boleh mengotakkan janji. Kalau kamu janji bahawa jalan itu akan siap, siaplah jalan itu. Bukan janji siap tapi dia akan mengambil masa 20 tahun untuk siap. Saya rasa calon yang boleh mengotakkan janji paling penting. Warna kulit semua itu tak penting. Ini kali kedua akan pangkah akan keluar mengundi kan. Kami memilih. Jadi calon yang macam mana yang dicari oleh pemuda macam macam yang apa Cyril cakap dia, yang kotakan janji. Lagi satu yang berani. Kita tak nak hipokrit. Depan kita dia cakap satu benda, nanti dia pergi dekat ya, betul. federal, dia cakap benda yang lain. Kita nak pemimpin yang berani. Kalau in federal level macam Khairi Jamaluddin, Datuk Saifuddin Abdullah, dia tegas dengan pendirian dia. Kalau dia cakap macam ni, macam mana sekalipun dia akan tetap nak buat macam tu juga. Saya rasa kalau dari segi pembangunan kan, macam saya mengundi di kawasan Dua Bandar walaupun saya duduk di Kuching. Dalam perjalanan saya dah lama, dah 5 tahun tak pergi ke kawasan tu. Semasa saya meninggalkan kawasan itu, bangunan sekolah semuanya dalam keadaan yang teruk. Kayu, jalan raya berbatu. Tetapi ketika saya nak turun mengundi, ada perbezaan yang ketara. Sekolah itu sudah ada dewan simen. Sekolah itu sudah diubah. Jalan raya sudah seal, dan bukannya di seal dalam keadaan 2-3 hari yang lepas, tetapi dah lama, dalam masa setahun 2 tahun. Jadi apabila kita lihat perubahan yang begitu, saya rasa dia boleh mengubah perspektif. Dan kalau dari segi pembangunan dan juga dari segi ketulusan. Tapi kalau di muka-muka baru pula, adakah muka-muka baru ni juga akan mendapat minat orang-orang muda? Dia untuk kita faham. Kalau Cyril dan juga Hairul, adakah letak saja muka baru? Akan mengundi terus muka baru, atau melihat apa yang ingin diperjuangkan oleh muka baru tersebut? Kita ada seminit lagi. 30 second. 30 saat. Saya rasa kalau saya akan lihat track record calon lama. Lepas tu calon baru itu tengok setakat mana yang dia mampu berdiri seorang. Kalau dia di backing oleh orang lain, katakan ada orang dari KL datang memberi ucapan untuk dia, menjanjikan untuk dia, saya rasa dia bukan calon yang baik. Saya rasa orang muda sekarang ada avenue yang baik dengan penggunaan internet, Facebook, Twitter untuk mempromosikan diri. Jika mereka mampu menarik minat pengundi melalui cara yang terkini ni, I think dia layak untuk bertanding. Okey, terima kasih Hairul dan terima kasih Cyril kerana bersama kami dalam PRU Januari. Itu saja masa yang kita ada. Sekian saja dari kami yang bersiaran dari Sarawak Bumi Kenyalang ini. Saya Ashwa Ismail. Saya Syamzan Johari. Kita bertemu kembali nanti dalam episod PRU dan Gen Y yang akan datang yang melibatkan negeri lain kita untuk memahami aspirasi belia mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastikan anda terus bersama kami di saluran berita segenap dimensi.